Assalamualaikum and hi everyone. Hari ini saya tak berkesorangan, saya bersama Nabiha. Hari ini kita orang akan mengupas sedikit dan menghayati bagaimanakah kisah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita hanya macam borak-borak santai je lah kan dengan B. Okay, B. You ready tak? Apa khabar B? Alhamdulillah sihat. Tanya khabar je tadi. Alhamdulillah, rasanya hari ini memandangkan kita sekarang video ini kita tak tahu bila nak post video ni, tapi di shoot dalam bulan Rabiul Awal. Tak lain tak bukan bila sebut Rabiul Awal, paling dekat dengan kita is pasal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi insya-Allah hari ini rasanya topik kita berkisahkan sikit-sikit lah apa yang kita mampu, kita share sikit pasal baginda Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita terbayang pasal Rasulullah sendiri kan, seorang yang figure yang sangat kita sayang kan. Tapi apakah satu kualiti yang mana nilai yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirasa sangat relatable dengan B dan B boleh contohi dalam hidup B sendiri? Okay, soalan yang disusun dengan sangat indah lah. Okay, jadi saya rasa personality yang salah satulah personality baginda yang sangat menawan hati saya sendiri ialah macam just be kind to others, be kind to those around you, to everyone around you. Okay, jadi macam kita tahu hebatnya bagi personality yang baginda ada sehingga menyebabkan semua orang, tak kira lelaki sendiri, wanita, kanak-kanak, even orang tua sekalipun, sentiasa berasa senang setiap saat bersama baginda SAW. Sehingga ada satu kisah yang paling menarik lah untuk membuktikan betapa hebatnya baginda melayan semua orang. Okay, jadi cerita ini mafhumnya saya tak berapa ingat betul-betul cerita tu macam mana, tapi dia macam dialog antara seorang sahabat iaitu bin Amr bin Al-As, tak silap saya, dengan baginda SAW itu sendiri. Okay, jadi pada masa tu baginda berdua je dengan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As tu. Jadi masa tu Abdullah ambil peluang sebab ni nak menunjukkan betapa selesanya Abdullah dengan Rasulullah. Jadi Abdullah bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang engkau paling cintai?" Kenapa Abdullah tanya? Sebab masa tu Abdullah rasa macam, aku rasa aku ialah orang yang baginda paling cintai. Jadi macam Abdullah nak cuba nasib lah, nak tengok betul ke tak apa yang aku rasa ni. Jadi Rasulullah jawab lah, mestilah isteriku Aisyah radhiyallahu anhu. Lepas tu Abdullah macam bukan, maksud saya, maksud Ana, tak tahulah apa yang Abdullah pastikan diri, dia nak daripada kalangan lelaki. Okey, jadi Rasulullah jawab ayah kepada Saidina Aisyah, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu tu sendiri. Jadi tu macam tak pelik lah Abu Bakar kot. So dia macam nak cuba lagi. So Abdullah tanya lagi, selepas Abu Bakar siapa? Lepas tu Rasulullah jawab pula Umar bin Al-Khattab. Lepas tu dia macam okey, Umar figure yang sangat hebat juga. So dia macam nak cuba lagi, tak apa. So yang ketiga is Uthman bin Affan. Macam alamak, tak ada lagi nama dia. Lepas tu dia tak berani lagi nak sambung soalan tu sebab dia takut nama dia tak ada pun dalam list tu. Macam tu. So tapi hakikatnya dia, kalau dia sendiri, dia rasa dia yang baginda sallallahu alaihi wasallam tu paling cintai. Tapi bila ditanya sebenarnya ramai lagi yang atas lagi level dia daripada Abdullah tu. So maksudnya kat sini pengajaran daripada cerita ataupun dialog ini, betapa hebatnya baginda melayan semua orang di sekeliling baginda sehingga setiap orang rasa dia paling Rasulullah cintai, dia paling Rasulullah selesa. Kalau dalam situasi kita sebagai seorang pelajar lagi, so kita masih dikelilingi ramai kawan-kawan, so buatlah, carilah cara macam mana sekalipun untuk dia macam just berbuat baik dengan semua orang lah. Berbuat baik dan cuba buat orang yang kita tengah berinteraksi tu rasa special bila dengan kita. Sebab mungkin benda yang kecil kita buat dekat dia pun boleh make her day already. Saya rasa itulah salah satu personality yang sangat menarik hati saya lah, yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah Rasulullah, di mana dia layan orang tu ikut karakter dan personality dia. Kalau pula lah kan, Rasulullah ni kalau kita tengok kan, dia seorang yang alim, seorang yang dekat dengan Allah. Tapi bukanlah nak katanya 24 jam dia serius baca Quran macam tu kan. Tidak, Rasulullah ni sendiri ada sense of humor dia kan. Di mana
Dia boleh kata bercanda, bergurau senda, begitu. So ada satu cerita yang nak mengisahkan cerita bagaimana cara Rasulullah bergurau. Rasulullah kalau bergurau, Rasulullah tak akan menipu. Betul tak? Betul. Jadi ada satu ni seorang Arab Badui dia datang. Arab Badui ni dia daripada orang kampung. Dia jauh lah. Dia datang kepada Rasulullah, nak jumpa Rasulullah. Jadi bila mana dia nak jumpa Rasulullah tu, kadang-kadang dia bawa hadiah. Dia tak pernah lah datang jumpa Rasulullah tak bawa hadiah. Nama Arab Badui tu by the way adalah Zahir bin Haram. Zahir bin Haram. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia kata Rasulullah sangat sayang pada Zahir ni. Nabi sayang kat Zahir ni walaupun dia ni tidak ada rupa paras yang cantik. Apa yang Anas bin Malik nak kata kat sini adalah Rasulullah ni kalau dia sayang seseorang, dia kasih seseorang ni hanya kerana Allah, bukan sebab harta, bukan juga sebab rupa paras dia, betul tak? So ada kenangan dengan Zahir bin Haram ni, di mana satu hari tu Zahir ni tengah berniaga lah dekat pasar kan. Dia berniaga kat pasar, dia bawa barang-barang dagangan dia. Dan satu hari ni Rasulullah datang daripada belakang. Rasulullah peluk dia dan kata, siapa nak beli hamba ini? Dia kata macam tu. Zahir macam nampak Rasulullah. Dia cerita kali ke belakang nampak Rasulullah. Semakin dia eratkan lagi pelukan bersama Rasulullah untuk mendapatkan keberkatan daripada Rasulullah tu sendiri. Lepas tu dia pun macam sedih lah bila Rasulullah kata, siapa nak beli hamba saya ni kan? Siapa nak beli dia kan? Lepas tu dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau jual aku pun tak ada siapa nak beli aku. Dia kata macam tu. Aku ada apa? Rupa paras tak ada, rupa paras bodoh, dia kata macam tu. Keturunan pun tak ada, harta pun tak ada, siapa nak beli aku ya Rasulullah? Tapi Rasulullah ni seorang yang sangat menenangkan. Dia nak bergurau je. Dan ditutup gurauan itu dengan satu pengiktirafan kepada Zahir bin Haram. Dia kata apa? Wahai Zahir, sebenarnya nilai kamu di sisi Allah itu tidak ternilai, sangat mahal di sisi Allah. So maksudnya Rasulullah memberi pengiktirafan yang lebih mahal daripada isi dunia ni dan juga 7 petala langit. Nak kata ni Rasulullah sendiri bergurau. Sebabkan inilah bagaimana Rasulullah boleh berinteraksi dengan para sahabat dia dengan sangat easy going. Orang kata kan, dia sangat senang lah. Orang senang dengan dia. Orang rasa bila jumpa dengan Rasulullah tu, ya akulah, Rasulullah paling sayang aku. Dia kata macam tu kan. So Rasulullah ni adalah nilai dan kualiti dia begitu. Dia sangat easy going. Itulah. Soft spoken jugalah kita boleh cakap kan. Sebab dia macam kata-kata baginda tu sangat memberi kesan dekat hati kita. Kalau dengar cerita ni pun dia macam ending dia tu macam Rasulullah mengiktiraf Zahir sangat bernilai di sisi Allah. So kita sebagai manusia ni macam tak ada benda lain dah kita nak kan. So bila dah dapat pengiktirafan macam tu, macam boleh kalau esok meninggal pun rasa best dah. Rasa dah okay. Moving on to next question. Okay, B lagi kan. Sebab kita ada B je. So kita kata tanya B je lah. So apakah satu kisah ataupun cerita lah yang B rasa sangat memberi inspirasi kepada B dan boleh jadi penguat lah cerita-cerita Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah yang mana B rasa macam sangat dekat dan juga memberi inspirasi penguat untuk hari esok insyaAllah. Masa hari ni saya tak tahu menjawab soalan ke tak, tapi saya rasa saya nak pick satu hadis untuk relatekan dengan soalan ni yang mafhumnya berbunyi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk ke syurga. Okay, apa yang special pasal hadis ni? Hadis ni tak cakap pun ilmu tu spesifik dalam bidang apa. Maksudnya bukan dalam bidang keagamaan sahaja. Dalam bidang apa pun yang kita tempuhi, asalkan niat kita untuk menuntut ilmu, untuk mengangkat kejahilan daripada diri kita, maka akan ada darjat di sisi Allah. Bahkan dalam hadis tu Allah akan mudahkan jalan ke syurga pun buat kita. Okay, jadi saya rasa saya terinspirasi lah daripada hadis ini. Sebab kalau kita ingat balik macam mana bermulanya baginda sallallahu alaihi wasallam tu sendiri pun sebagai seorang yang tidak tahu membaca, tak tahu menulis pun. Tapi mestilah kita rasa macam tapi baginda Rasul kot, so mesti Allah mudahkan je everything. Tapi still baginda pun manusia biasa. Maksudnya baginda pun menempuhi satu jalan yang panjang untuk sampai ke satu tahap yang kita kenal baginda sekarang. Apa pengajaran yang saya nak kongsikan daripada hadis ni? Dalam hadis ni Rasulullah just cakap ilmu. Apa-apa ilmu sekalipun yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu tu. So kalau dalam skop saya sendiri sebagai seorang pelajar medik,
So tak sepatutnya lah saya, ni macam reflection untuk diri saya juga, tak sepatutnya saya rasa cukup berpuas hati dengan ilmu medik yang saya ada ni. Sepatutnya kita memang kena make time untuk cari lagi ilmu apa yang ada dekat dunia ni. Sebab terlalu banyak ilmu kan yang ada. Jadi pelajarilah ilmu apa sekalipun yang boleh membawa manfaat kepada diri kita ataupun orang sekeliling kita. Saya rasa benda tu sangat macam memberi inspirasi kepada saya, memberi semangat jugalah untuk lebih semangat nak cari ilmu tu. Kadang-kadang kita mudah untuk futur, untuk rasa lemah iman semua tu. So bila kita baca hadis macam ni, macam Rasulullah ingatkan kita, carilah ilmu, tak kisah ilmu apa sekalipun. Jadi jangan pernah rasa berpuas hati dengan ilmu yang kita ada sekarang. Ceburilah lagi banyak bidang yang ada dekat dunia ni. Macam tu lah kot Su. So apa kisah yang Su rasa paling memberi inspirasi dalam kehidupan Su? Kisah yang mana sangat menginspirasikan kita adalah apabila Rasulullah ni dia boleh membangunkan satu tamadun dan peradaban daripada bumi Arab tu sendiri, daripada orang yang memang Arab Badui yang jahiliah, yang mana mereka tidak mengenal apa ni akhlak-akhlak yang mulia, tak ada nilai-nilai dan kualiti yang memang hebat pun lah pada diorang. Tapi Rasulullah ni dengan penyerapan akidah, penyerapan akhlak yang mulia, Rasulullah mampu membina satu tamadun yang hebat kat negeri Arab tu sendiri. Siapa sangka kerajaan Arab Madinah tu boleh jadi setara dengan kerajaan Parsi dan juga kerajaan Rom. Kalau bawa sejarah ni baca memang sendirilah kerajaan Parsi dan Rom tu hebat macam mana. Tapi point dia kat sini adalah di mana Rasulullah ni sendiri dia dapat melihat potensi anak-anak buah dia. Dia dapat melihat potensi sahabat-sahabat dia ni supaya dia ginap, dia asah bakat dia ni supaya dia jadi ke depan boleh memimpin dunia kan, boleh memimpin, membawa Islam ni ke seluruh dunia. Kat sini apa yang sunat cakap adalah kita tengoklah satu contoh kan, di mana kita ada Abdul Rahman bin Auf, seorang tokoh perniagaan yang kita tahu kalau dia niaga je, dia kalau bab-bab bisnes ni bagi dia nombor satu champion. Tapi kalau kita kata bab-bab jihad, perang, singa Allah, siapa? Khalid bin Al-Walid. Dia tak pernah kalah di medan perang. Dan juga kita ada seorang tokoh ilmuwan Islam iaitu Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Seorang yang paling orang kata paling mahir lah dalam segenap bidang cabang ilmu. So kalau kita nak kata macam mana Rasulullah ni dapat nampak satu potensi mereka. So pasal kita kena fikir macam mana apakah satu amalan ataupun amal yang terbaik yang kita ada yang boleh memberi sumbangan kepada Islam tu sendiri, boleh meletakkan Islam tu ke tempat yang tertinggi. So kalaulah sekarang kita seorang pelajar kan, kalau kita seorang pelajar sekarang kita kena menuntut ilmu sehabis baik. Kalau kita sekarang final year kan kita kena buat apa? Kita kena cari juga masa walaupun dalam kesibukan kita final semester untuk terus mencari ilmu, untuk make time kan. So kita kena buat sehabis baik. Apa pun bakat yang kita ada, yang kita boleh rasa ni boleh bawa Islam ni, maksudnya untuk kita sebarluaskan Islam tu sendiri, maka kita kena teruskan. Maka kita kena bawa benda tu ke depan lah, supaya dakwah ni orang nampak. Dakwah ni bukan hanya untuk kita nak menang satu debat, satu diskusi, tapi dakwah ni sebenarnya nak memenangkan hati. Contoh kalau Khalid bin Al-Walid, dia pergi berdagang, dia tak sama dengan Abdul Rahman pergi berdagang. Abdul Rahman boleh buat lagi power daripada Khalid. Tapi sebaliknya pula kalau kita kata Abdul Rahman bin Auf ni pergi berjihad, tak sama kan duanya. So kita kena cari apakah satu kita punya bakat ataupun amal yang kita boleh buat, ataupun kita kata passion lah kan, di mana kita punya hati tu rasa nak pergi, yang kita boleh buat semaksimum yang mungkin, maka kita teruskan. Kalau selagi benda tu tak menentang syariat dan apa yang Allah suruh, maka kita just do it. Bila Su cakap pasal ni, dia macam in other words nak cakap yang setiap orang tu ada logam masing-masing. So cuma kena ada cara yang betul untuk gilapkan logam tu. Last question tu untuk speaker kita. Okay, di manakah Rasulullah dalam kehidupan anda? Nak rasa tak apa yang kita tengah rasa sekarang? Wah, macam tu. Rasa nak terbakar dah mungkin. Tolong tutup sikit. Okay, minta maaf sebab saya quite distracted by the sun rays pagi-pagi ni. Tapi tak apa. Jadi untuk jawab soalan ni,
kita kena tepuk dada, tanya dada sendiri. Tepuk dada, tanya Iman. iman. Tanya dada. Tanya iman, tanya hati. Tak apalah, tanyalah apa-apa. Okay, di mana baginda dalam kehidupan kita? So setiap orang kena tanya diri sendirilah. So saya rasa saya pun tak ada definite answer pun untuk jawab soalan tu. Sebab yalah, kita pun tak tahu. Kita claim untuk cintakan baginda, kita claim yang kita nak dekat dengan baginda, kita nak jumpa dengan baginda dekat syurga nanti. Tapi sejauh mana usaha kita? Jadi apa yang tips yang saya selalu dengar ialah macam mana kita nak ukur juga cinta kita dengan baginda is dalam setiap apa yang kita buat, dalam setiap tingkah laku kita, dan setiap kata-kata kita, pendapat kita sekalipun. Pernah tak sebelum kita buat something tu, sebelum kita react dengan situation tu, kita tanya dulu, if Rasulullah ada kat sini, macam mana aku akan react? Ataupun macam mana Rasulullah akan react dengan situation macam ni? So untuk tahu benda ni, kena kembalilah belajar sirah, belajar balik hadis-hadis baginda, kenal macam mana baginda handle any situation yang baginda diletak dalam kehidupan baginda. So Rasul rasa macam mana? Macam mana kita nak kata? Kalau zaman sekarang ni, bila kita cakap pasal orang-orang terdahulu, kisah-kisah orang dahulu, benda tu seakan dongeng. Betul tak? Dia rasa macam, tak logik lah buat kat zaman sekarang. Dia tak akan jadi dongeng kalau kita sendiri yang mendalami dan menghayati sirah Nabi Muhammad SAW. Dia tak akan jadi dongeng kalau benda tu kita selalu dengar. So benda tu kita rasa, oh ada orang macam ni. Ada, siapa? Rasulullah SAW. Daripada sirah tu sendiri adalah nak menimbulkan rasa kita punya bibit-bibit kecintaan kepada Rasulullah. Bila mana kita cinta kepada Rasul, maksudnya tak lain tak bukan kita cinta kepada Tuhan dia lah, yang menciptakan dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa untuk kita selalu doa, minta kepada Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah kurniakan Aku rezeki untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqni Saya tak pernah amalkan Rasulillah. doa tu. Itu doa yang boleh kita amalkan juga, insya-Allah. Kita minta supaya Allah ketemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Macam hari ni kan, macam hari special lah untuk baginda Nabi SAW. So kita kena perbanyakkan selawat. Yang bercakap ni lah lebih banyaknya kena buat lah. So kita insyaAllah sama-sama kita share dan amalkan apa yang kita dah kongsikan hari ini. Semoga ini menjadi satu amal untuk kita lebih menghayati dan mendalami sirah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, saya rasa habis aku dulu soalan untuk hari ini. Saya pun dah kelaparan. Jadi alhamdulillah, borak-borak macam ni, borak santai macam ni sebenarnya tak lain tak bukan, saya rasa tujuan utama kita jugalah sebenarnya untuk diri kita sendiri. Sebab kita borak-borak macam ni pun dia macam menaikkan balik, menyemarakkan balik rasa rindukan baginda, rasa cintakan baginda, rasa nak kenal baginda tu lebih. Orang Melayu cakap tak kenal maka tak cinta. So nak tak nak memang kena usaha, kena kerja keras untuk kenal dan untuk cinta Rasulullah SAW sendiri. Jadi insyaAllah ni usaha kecil kita berdua lah. InsyaAllah semoga apa-apa yang kita kongsikan tadi, kalau ada kebaikan masih boleh ambil, kalau ada tersalah, tersilap, mungkin kita boleh sama-sama perbetulkan, boleh improvekan insyaAllah. Jadi diri Zakillah khairan kathiran sebab sudi spend masa dengan saya lebih halal untuk cakap pasal baginda. Terima kasih pihak terima jemputan. Thank you semua. Baik tu daripada Allah, Jangan buruk tu daripada Allah juga, tapi tapi bersandarkan pada diri sendiri. Jadi semoga berjaya. Bye. Assalamualaikum. يا حبيبي